Okey, hari ini kita akan belajar mengenai leadership style. So macam apa kita belajar untuk saja ni iaitu management dan juga resource tentang apa management, resource management. So kita akan banyak tentang leadership style. So berbanding bukan sekadar hanya uruskan library. So anda bagaimana uruskan manusia, bagaimana anda nak uruskan staff anda nanti, insya-Allah biasanya siapa yang ada master ni lebih peluang untuk berada di PPD ke JPN. Mostly saya lihat student saya, mereka Alhamdulillah lah rezekinya tu lebih sedikit lah selepas habis belajar tu. Okay, sekejap. Okay, kita ada berapa jenis leadership style, berapa jenis kepimpinan. Kejap saya ada gerak-gerakan mouse ni sebab apa ada pelbagai display yang mungkin dah terlampak saya menghalang. Okey, apakah sebenarnya leadership style ataupun ciri-ciri um, kepimpinan lah? Ada orang melihat sebagai diri sebagai manager, ada orang melihat diri sebagai pemimpin, lihat level lah macam mana. Jika anda adalah GPK, anda adalah pengetua guru besar, itu anda bukan pengurus lah. Anda adalah ketua di sekolah, di kawasan tempat anda tu, anda yang akan buat keputusan. Semua keputusan anda yang akan buat. So bukan lagi manage. So kita akan lihat berapa jenis leadership style. Nanti mungkin anda nak implement, bagaimana nanti anda balik ke sekolah atau institusi anda, macam mana nak implement. Dan mungkin akan datang, boleh guna implement untuk lead lah anda punya organisasi. Okay, ada berapa style? Okay, first kali ada autocratic leadership style. Autocratic. So saya mungkin ada, kan kalau nampak mouse saya tu buka, sorry ya, saya tengah drag Webex punya display. Kalau nampak apa itu autocratic? Autocratic ni senang kata lah, bahasa lainnya yang kita mudah. Autocratic ni mungkin orang tak begitu tahu sangat. Dia Kuku lebih besi. kepada, ya, kuku besi ya, betul. Kuku besi. Iron fist, orang kata guna iron fist. Kuku besi iron fist, bahasa lain orang kata diktator, zalim. Jadi diktator, jadi zalim, itu ada autokratik. Tapi tak sebenarnya guna cara autokratik ni kuku besi atau zalim. Dia adalah bagaimana anda approach. Kadang-kadang ada certain masa anda perlu gunakan autokratik leadership style ni. So anda akan retain, ni classical approach. Classical approach ni dulu-dulu classical taklah lama sangat, sekitar tahun 1940-an hingga sekitar 1990-an tu masih lagi guna autokratik. Dah record? Ya, dah record dah. Dah record. Okey, masih lagi guna autokratik ni. Sebab apa kadang-kadang kita kena lihat generasi. Ada generasi yang memang mereka suka autokratik, ada generasi yang mereka tak suka autokratik. Jadi kita lihat bagaimana sebenarnya generasi ni beri kesan kepada macam mana anda nak lead anda punya institusi. Apakah range umur ahli dalam anda punya institusi tu? Siapakah yang berada dalam tim-tim anda untuk bantu anda mengurus, itu akan mempengaruhi anda bagaimana nak decide leadership style. Manager, ni ada kata guna manager. Saya tak suka guna manager lah. Kalau leader, of course kalau anda ada satu keadaan yang autokratik ni, anda adalah ketua, akan retain as much power, decision making authority as possible. Semua keputusan anda yang buat, apa-apa, anda tak consult pun staff, terus bagi input, dan staff ni anda anggap hanya sebagai orang yang perlu menerima arahan anda dan tak perlu tanya apa-apa lah. Itu bila nak guna tu, okay, satu lagi, kena setkan reward dan punishment. Reward dan punishment ni bukannya satu yang pelik lah. Reward tu semua guna reward. Punishment ni biasa. Punishment ni Jepun pun guna. Kalau di company-company Jepun, okay, Jepun, kalau Jepun macam mana leadership Jepun ni, Jepun punya cara berbeza, sangat berbeza dengan kita. Di mana kesetiaan kepada institusi tu memang akan kekal. Andai kata anda Jepun, siapa yang stay study, lihat mereka start mula kerja 19 tahun lah, melainkan kalau mereka pergi kepada universiti. Kadang-kadang mereka tak pergi ke universiti, mereka lebih kepada kemahiran. Okay, selepas 19 tahun tu, graduate, mereka akan kerja, contohnya satu syarikat. Kadang-kadang syarikat tu tak besar pun, bukan satu syarikat yang macam orang kata apa company besar, Jepun yang besar. Bukan dia Toshiba Jepun, Toshiba, Mitsubishi, Yamaha. Mitsubishi, Yamaha tu memang dah wujud lama dah. Toyota dah wujud lama. Mungkin dia company satu company kecil. Korang ni mungkin ikan setakat company telco yang baru nak bermula. Apa expectation mereka adalah mereka akan bekerja di company ni pada umur 19 tahun tu
sehingga pencen. Itu adalah style Jepun. Kesetiaan pada organisasi. Organisasi tu bankrupt ke, tak ada duit ke, dan kadang kesusahan ke, mereka memang akan setia. Dan style Jepun ni memang kalau kerja tu memang hidup untuk bekerja lah. Bukan hidup kerja, hidup untuk bekerja. Memang mati, ada kebanyakan sampai mati sebab bekerja. Itu di Jepun. Dia akan sediakan reward dan punishment. Okay. Punish biasalah. Punish ni kalau buat salah, punishment taklah teruk sangat punishmentnya. Tak teruk jugalah. Dia kata buat salah tu kena pakai cardboard. Ada cardboard denda. So kena pakailah benda tu, mungkin kena seminggu. Tapi kalau bagikan reward ni, contohnya dah kerja lama 10 tahun, akan bagilah hadiah jam tangan, gelang. Itu style leadership Jepun. Tapi tak sepatutnya Jepun tu autokratik. Nanti kita cerita macam mana Jepun buat decision making. Kalau di Jepun, apa yang mereka percaya adalah decision ni patut dibuat dengan sedalam-dalamnya. So kalau Jepun bagi meeting, style Jepun bagi meeting, mereka akan duduk diam, duduk diam, nampak tidur di tube. Sekejap. Okey, ada bekerja balik seminggu sekali je doktor dan tidur di tube hotel, betul? Tube hotel ni memang datang dari Jepun. Dan ada juga di Jepun, punya bekerja ni, tak pasti sama ada sebab bekerja, komited bekerja, ataupun mungkin sebab tekanan hidup atau tekanan kewangan, ada yang duduk di cyber cafe. Mereka selamat, jadi cyber cafe tu buka 24 jam. So programmer, orang yang kerja dengan komputer ni, duduk kat cyber cafe tu, dia ada cyber cafe tu macam satu bilik, dia duduk dalam tu, dia buat kerja, selesai esok nak pergi mandi, dia pergi mandi, lepas tu sambung lagi buat kerja, dan itulah tempat duduk dia. So Jepun memang tak pergilah kalau mereka lebih maju begitu sebab memang style bekerja ni memang bekerja habis-habisan. Okey, cakap apa tadi? Reward dan punishment. Okey, dia bagi reward, bagi punishment, dan kalau dalam autocratic leadership style ni, of course lah, reward ni dia bagi, contohnya bagi promotion, dia punya punishment ni kadang-kadang ada style orang. Kadang-kadang dia bagaimana nak punish pekerja dia, adalah di-ignore je. So ignore, buat tak tahu. Dan kadang-kadang ada orang jangan kerja jangan sebab saya ajar untuk jihad. Ada orang yang kalau di-ignore oleh ketua ni dia akan rasa tertekan. Rasa kemurungan. So anda kata ada ketua nanti, semua orang tu ada jumpa senyum. Suka tak suka tu tak masalah. Senyum saja. Kalau anda kata nak marah lah, nak tegur staff tu, jangan tegur tengah-tengah meeting. Cakap, awak ni hari tu buat salah. Ini cerita kat semua dia punya rakan-rakan. So dia malu. Dia marah dengan kita. Ada kata nak tegur, panggil lah. Kita selalunya ketua ada bilik kan. Ada bilik sendiri. Dia cakap lah. So this is, jangan buat lagi. Kita anggap ni benda sebagai serius. So kita bagi dia peringatan. Dia kata dia buat lagi. Kalau benda yang salah, kesalahan besar. So memang kita akan bagi hukuman. Dan tak semestinya first kesalahan tu hukuman. Kadang-kadang kita lihat juga. Mungkin dia terlepas pandang. Ataupun kadang-kadang pensyarah ni, dia buat student buat kesilapan. Mungkin kadang-kadang pensyarah, kalau kita orang pensyarah muda ni, taklah muda. Kadang-kadang lebih tua daripada saya. Tapi kadang mungkin dia lewat sikit balik daripada PhD tu. Mungkin kurang pengalaman tu kadang-kadang student terik. Kadang-kadang student ada yang terik. Mungkin dia tak tahu. So kita cakap, okey lah kalau first time tu kita anggap mungkin you tak tahu. Tapi kalau second time, benda yang sama berlaku, mungkin kita anggap you something wrong lah. First time tu tak mesti kita nak hukum lah. Mereka benda besar. Benda menyebabkan kewangan, yang masalah dari segi SPR datang, itu memang tak boleh lepaskan lah. Okay. Being greatly criticized during the past 30 years, 30 tahun dulu ni memang ya. Orang ni menggunakan autocratic leadership style. Gen Y, staff highly resistant. Okay, ni dia berlaku. Generasi Y. So kita ada digital native, kita ada generasi Y. Generasi Y ni yang muda lah, umur 20-an. Sekarang 20-an lah. Sekarang yang 30-an ni, 30-an tu boleh lah. 30-an tu generasi Y. Kalau yang ada di sekolah sekarang ni, sekolah menengah kita panggil generasi millennium. Mana yang ada di sekolah rendah sekarang kita panggil generasi alpha. Semakin generasi ni makin lewatlah lahirnya,
dia lebih resistant. Dia tak suka something yang berstruktur sangat. Kalau terlampau berstruktur, dia akan jadi memberontak. Dan kalau katakan golongan yang muda ni, meeting, biasanya meeting, ada orang sampai rasa tahap, kenapa saya boleh berada di meeting ni? Tu kadang-kadang, kenapa boleh berada di meeting? Sebabkan staff rasa meeting ni meletihkan. Dan meeting yang panjang, meeting sampai 2-3 jam. Sampai kata, okay, berhenti dulu kita solat zuhur lah. Ni lama tu. So, meeting sepantas kilat dan kena pastikan lah setiap orang tu tak rasa tertekan dan boleh menyumbang idea ke cakap sikit tu, tak bosan, okey dah. Okay, rely on threat and punishment to influence staff. Tak percayakan staff dan juga tak benarkan employee ni berikan sebarang input. Itu adalah autokratik. Kalau zaman dahulu boleh gunakan, zaman sekarang mungkin boleh gunakan dalam certain condition tapi tak digalakkan.